InsyaAllah malam ini kita masuk tajuk kecil yang baru, iaitu perbicaraan tentang sifat-sifat Allah. Sebelum ini kita bicarakan 10 perkara tentang zat Allah. Dah selesai dah rukun yang pertama, yang terdiri daripada 10 perkara tentang zat Allah. Malam ini akan masuk rukun yang kedua, perbicaraan tentang sifat-sifat Allah. Jadi imbasan kuliah yang lepas, dalam kuliah yang lalu kita sentuh tentang fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan zikir untuk hari Selasa menurut jalan Al-Ghazaliyah. Menurut tarikat Ghazaliyah, hari Selasa ni digalakkan berselawat 1000 kali ke atas Nabi. Jadi ke antara kelebihan-kelebihannya, sandaran-sandarannya, antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya. Maksud dia satu perintah daripada Al-Quran sendiri supaya kita ni berselawat. Jadi bila kita melaksanakan perintah ni, dapatlah kasih sayang Tuhan, dapatlah mata wang syurga, yakni pahala. Seterusnya, hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Sesiapa yang berselawat kepada aku, yakni Rasulullah, 1 kali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Sebagaimana yang kita sedia maklum, selawat ni seolah-olah doa lah, doa keselamatan. Jadi dia shortcut. Sekali kita selawat dapat 10 kali doa patah balik. Hadis riwayat Imam Ahmad, maksudnya, sesiapa yang berselawat ke atas aku 1 kali, akan dicatat baginya 10 kebaikan. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, apakah tidak lebih baik aku khabarkan, aku ceritakan kepada kamu, sahabat-sahabat Nabi lah, tentang orang yang dipandang sebagai manusia yang paling bakhil, paling kedekut. Kamu nak tahu tak siapa dia manusia yang paling bakhil? Para sahabat pun jawab, bahkan elok sungguhlah, ceritalah wahai Rasulullah. Rasulullah pun jawab, orang yang paling bakhil ni, orang yang apabila disebut nama aku di hadapannya, maka tiada ia berselawat kepada aku. Itulah manusia yang paling bakhil. Sebab tu kita biasa bila dengar khatib ke kata Rasulullah, kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya 1 kali lah. Kalau banyak kali lagilah baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Seutama-utama manusia dengan aku, yakni Rasulullah, pada hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Ini orang yang rapat dengan Nabi Muhammad ke akhirat nanti. Siapa dia? Orang yang banyak selawat dengan dia. Riwayat An-Nasai. Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali, dan akan dihapuskan daripadanya dosa, dan diangkat baginya 10 darjat. Selawat daripada Tuhan pun dapat, terangkat pula dosa, dapat pula darjat. Begitu banyak kelebihan selawat. Riwayat Imam Abu Daud. Bacalah selawat kepada aku, kerana sesungguhnya bacaan selawat kamu semua dapat sampai kepada aku di mana sahaja kamu berada. Walaupun Nabi Muhammad dah wafat dah, sampai juga kat dia. Riwayat Imam Tirmizi. Tiadalah suatu kaum berada di sesuatu majlis di mana mereka tidaklah menyebut nama Allah, dan mereka tidak pula berselawat ke atas Nabi mereka, melainkan mereka pasti akan ditimpa padah, yakni penyesalan. Dalam mana-mana majlis pun, paling kurang kena juga sebut nama Allah, kena juga selawat ke atas Nabi. Malah jika Allah kehendaki, dia akan menyiksa mereka. Tuhan boleh sampai ke peringkat dia siksa orang yang duduk dalam majlis tu. Ataupun jika dia tak kehendaki, dia akan ampunkan mereka. Ikut suka dia lah. Sebab kita ni hamba dia,
abdi dia, makhluk dia, kepunyaan dia. Riwayat Imam Ahmad Tabrani, tidaklah seseorang hamba berselawat kepada aku melainkan para malaikat sentiasa berselawat untuknya sebanyak mana dia berselawat kepada aku. Tadi Allah balas selawat, malaikat pun balas juga selawat. Maka berselawatlah sama ada sedikit ataupun banyak. Di Malaysia ini antara tokoh yang cukup rajin berselawat, sampaikan dalam kuliah-kuliah dia pun duk selang-selang dengan selawat juga, ialah Syekh Zainul Asri. Kalau kita dengar kuliah dia, sepanjang dia berkuliah tu entah berapa puluh kali, mungkin beratus kali kot dia sertai dengan selawat. Contoh dia macam ni lah. Dia kata, tuan-tuan yang dihormati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuba kita fikirkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasal apa ulama-ulama Nusantara zaman dulu cukup suka duduk bermukim di kota Makkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan tak kurang juga zaman tu ramai ulama Nusantara ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mengajar di Masjidil Haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kenapa zaman sekarang susah nak dapat ulama Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram? Cuba kita fikir tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam tu dalam kuliah dia tu. Selawat sebab dia jalan dia suka selawat. Syekh Zainul Asri. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai. Sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kamu adalah hari Jumaat. Pada hari tersebut Adam diciptakan dan dimatikan. Hari Jumaat inilah Nabi Adam dicipta dan dia dimatikan. Pada hari tersebut juga Jumaat, sangkakala ditiup. Dan pada hari itu juga terjadi kematian. Bila ditiup sangkakala tu, semua yang ada ni mati. Yang kali pertama punya sangkakala. Dengan sebab itu, banyakkanlah berselawat ke atas aku pada hari tersebut, yakni hari Jumaat. Ini sunnah. Hari Jumaat membanyakkan selawat. Kerana selawat kamu ke atas aku diperlihatkan kepada aku. Kemudian seorang sahabat pun tanya, ya Rasulullah, macam mana selawat kami ni nak diperlihatkan kepada kamu, sedangkan kamu telah menjadi tulang belulang? Maksud dia bila kamu esok dah wafat dah, dah masuk dalam kubur dah, selawat kami ni sampai lagi kan? Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar telah mengharamkan kepada bumi memakan jasad para nabi. Maksud dia, jasad para nabi ni dia tak rosak, tak rakut. Kalau ada pengkaji dia korek, tiba-tiba jumpa mayat zaman dulu lah, mayat tu rosak. Lepas tu dia kata ini nabi, ni salah seorang nabi, tapi mayat tu rosak, bukan nabi dia tu. Sebab dah janji dah mayat nabi ni tak rosak. Riwayat Imam Abu Daud dan Ahmad, tidaklah seseorang pun yang memberikan salam kepada aku melainkan Allah kembalikan rohku. Maksud dia selepas Nabi mati, kalau kita mengucapkan salam kepada dia, sehinggalah aku dapat menjawab salam orang itu. Maksud dia, Nabi-Nabi ni walaupun dah wafat, tapi bukanlah wafat mati tak tahu apa langsung. Dia ada kelebihan-kelebihannya. Mereka ni masih hidup lagi. Jadi himpunan kelebihan selawat. Yang pertama dalam selawat ni ada zikrullah. Kita sebelum ni belajar kelebihan zikrullah. Di mana zikrullah dia? Awal-awal selawat lagi dah ada. Mana-mana selawat pun dia akan mula dengan Allah dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Tu zikir. Sebab tu dalam selawat ni kita kena ingat Tuhan dulu. Bukan ingat Nabi Muhammad sahaja. Dalam selawat ada zikrullah. Yang kedua, selawat ni dapat pahala. Sebab dia diperintahkan oleh Tuhan, bahkan dalam Quran lagi. Yang ketiga, sekali kita selawat ke atas Nabi, 10 kali Tuhan balas selawat ke atas kita. Ni 10 kali ganda doa. Doa shortcut, tak payah 10 kali, kita buat sekali je dapat 10 kali. Yang keempat, sekali selawat dapat 10 kebaikan. Yang kelima, orang yang rajin selawat ni pada hari akhirat dia rapat dengan Rasulullah. Yang keenam,
Orang yang rajin berselawat dihapuskan dosa, diangkat darjat. Yang ketujuh, para malaikat berselawat pula ke atas orang yang berselawat. Tuhan pun selawat, malaikat pun selawat. Yang ke-8, selawat kita sampai kepada Nabi walaupun baginda telah wafat. Itulah himpunan kelebihan selawat.